Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Selain daripada bergantung harap pada bantuan saudara mara, kira-kira 40 orang penduduk daripada 19 buah keluarga dari Rumah Panjang Kenyungan di Batu Lintang, Seri Aman yang kini hilang tempat berteduh akibat kebakaran begitu mengharapkan lebih ramai yang tampil untuk menghulurkan bantuan. Ketika ini mereka amat memerlukan barangan keperluan harian seperti makanan dan minuman, pakaian selain bantuan kewangan. Rumah panjang mereka. Walau tiada satu pun harta benda yang dapat diselamatkan, namun mereka bernasib baik. Tragedi tersebut tidak melibatkan kehilangan nyawa maupun kecederaan penghuninya. Balas sudah Jepang pan bisik kak nolong kami lalu megak tidak kebajikan tadi udah nganjuang pemakai ringan ngagai kami serumah. Rinja tadi paket tengah hari itu tadi bisik nganjuang kami mi kurang lalu ngau air lah. Tuai Rumah Silver turut berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan awal kecemasan termasuk Menteri Muda Kebajikan Datuk Francis Harden Hollis dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Masir Kujat. Kedua-duanya ialah wakil rakyat kawasan berkenaan. Pihak swasta, wakil syarikat dan persatuan selain individu perseorangan tidak ketinggalan dalam meringankan beban penduduk yang terjejas. 9 kes kebakaran dalam tempoh 19 tahun termasuk melibatkan 4 kali kes di rumah panjang yang sama menunjukkan sudah tiba masanya keperluan pembinaan sebuah balai bomba dan penyelamat di Sungai Asap Belaga. Jelas Adun Murum Kennedy Chuk Pai Ugon dengan jarak yang jauh dari balai bomba yang terdekat, keperluan untuk memiliki sebuah balai bomba di kawasan terbabit adalah mendesak. Selain daripada populasi seramai 15,000 orang penduduk di kawasan itu menjadi faktor bagi pengujudan sebuah balai bomba. Dan walaupun di Sungai Asap kita ada bomba komuniti dan kita juga ada bomba sukarela, tapi itu tidak mencukupi. Oleh itu beliau mahu kerajaan bertindak segera atas dasar keselamatan dan kebajikan rakyat di kawasan itu. Kennedy ditemui media di Kuching selepas menerima sumbangan bantuan bagi penduduk terjejas akibat kebakaran di rumah bading Sungai Asap pada 20 Jun lepas. Sumbangan berupa pakaian dan bantuan kewangan disampaikan oleh Pengurusi Persatuan Wanita Kayan Sarawak, Roslyn Lah. Harap maaf atas keadaan yang tidak dapat dielakkan sebentar tadi. Kita teruskan dengan berita yang seterusnya. Masalah kesesakan trafik di pos kawalan imigresen Tedungan di Limbang perlu diatasi dengan kadar segera. Adun Bukit Kota Dr. Abdul Rahman Ismail berkata kesesakan teruk di pos kawalan tersebut menimbulkan masalah dan ketidakselesaan kepada para pengguna. Menurut Dr. Abdul Rahman, kesesakan yang bukan sahaja boleh mencecah sejauh 8 km, malah masa menunggu sehingga selama 8 jam untuk sampai ke pos kawalan tersebut menyukarkan perjalanan sehingga ada dalam kalangan pengguna yang mengambil keputusan berpatah balik kerana tidak sanggup menunggu lama. Ditemui RTM di kediaman beliau di Kampung Nuaran Limbang, Dr. Abdul Rahman menyeru pihak berwajib mengambil perhatian serius terhadap permasalahan tersebut. Kita berharap pihak kerajaan akan mencari jalan untuk mengatasi masalah ini. Pihak Jabatan Immigration dan juga pihak Jabatan KDN di Putrajaya akan turun meninjau keadaan kita di sempadan Tedungan Brunei ini. Sementara itu, Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah menjelaskan permasalahan tersebut telah disuarakan di peringkat Parlimen. Saya telah pun bersuara dalam Parlimen dan memohon kepada Ketua Menteri juga Sarawak supaya berbincang dengan negara jiran bagaimana mencari kaedah supaya penyelesaian, supaya mobiliti rakyat kita, mobiliti goods kita, ekonomi daripada whatever lah yang untuk to increase mobility antara 3 wilayah ini supaya lebih licin dan lancar. Pos kawalan imigresen Tedungan di sempadan Limbang dan negara Brunei Darussalam merupakan antara laluan sempadan paling sibuk di negara ini dengan anggaran 2 juta pengguna setiap tahun. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Temamud serta isteri Tuan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kudi Taib mengadakan kunjungan rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri di sekitar Bandar Miri semalam.
Kehadiran Tun Penh Sri Taip serta isteri disambut meriah oleh ribuan masyarakat pelbagai kaum yang hadir bersama-sama untuk meraihkan perayaan berkenaan bersama kepimpinan tertinggi negeri. Hadir mengiringi timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Tengah Ali Hassan, Menteri Muda Pengangkutan Datuk Dr. Jarib Susil, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin, Adun Piasau Datuk Sebastian Ting dan Datuk Bandar Miri Adam Yee. Bagi Menteri Muda Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Rosi Yunus, rumah terbuka yang diadakan secara tidak langsung mendekatkan para pemimpin dengan masyarakat dalam suasana yang aman dan harmoni. Untuk membolehkan kita berziarah antara satu sama lain, sebab kita tahu kita tidak mampu untuk pergi ke rumah-rumah, ya. Jadi kita adakan rumah terbuka dan saya amat berterima kasih atas kehadiran semua rakan kita daripada pelbagai kaum. Pada hari ini kalau kita lihat, ya, rakan-rakan daripada Rumah Panjang, rakan-rakan kaum Cina kita, ya. Beliau berharap amalan rumah terbuka dan kunjung mengunjung akan terus diamalkan dalam setiap perayaan yang disambut di negeri ini pada setiap tahun. Sempena kunjungan itu, Tun Penh Sri Taip turut menghadiri rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri di beberapa kediaman wakil-wakil rakyat, ketua-ketua masyarakat, ahli korporat serta masyarakat setempat, antaranya kediaman Ahli Parlimen Sebuti Haji Ahmad Lai Bucang, Adun Lambir, Ripin Lamat dan Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Haji Yusof Sani Wahab. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri di Kuching masih terasa dengan tradisi kunjung-mengunjung walaupun memasuki Syawal yang kelima semalam. Meneruskan kunjungan raya, Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg serta isteri Datin Amar Datuk Jumani Tun Tuku Bujang di beberapa kediaman serta majlis rumah terbuka di sekitar Kuching. Kunjungan dimulakan ke kediaman Pengurusi Perbendaharaan Pembangunan Perumahan Sarawak, PPPS, Datuk Dr. Abang Abdul Rauf Abang Zain, yang juga bekas Menteri Muda Pembangunan Perindustrian di Siul Kandis, Petrajaya. Rombongan Ketua Menteri kemudiannya mengunjungi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim di Majlis Bersama Rakan Aidilfitri di Bangunan Lama Dewan Undangan Negeri Sarawak di Petrajaya. Datuk Amar Abang Johari serta isteri turut berkunjung ke kediaman kenamaan-kenamaan tempatan. Program pendaftaran bergerak Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi membantu rakyat Sarawak yang belum mempunyai dokumen pengenalan diri masih diteruskan sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Masir Kujat menjelaskan program di bawah kendalian Pasukan Petugas Khas JPN banyak yang telah pun dilaksanakan dengan memberi tumpuan kepada penduduk di kawasan luar bandar. Katanya penduduk yang belum mempunyai dokumen pengenalan diri seharusnya mengambil peluang tersebut bagi mendapatkan sijil kelahiran dan kad pengenalan. Malah kerajaan telah memberi sedikit kelonggaran kepada pemohon iaitu sekurang-kurangnya salah seorang ibu atau bapa mereka ialah warga negara Malaysia selain perlu disertakan dengan dokumen sokongan yang lengkap. Datuk Masir berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Sepatak, Sri Aman. Penggunaan teknologi diyakini dapat membantu mempertingkat pembangunan perindustrian di Sarawak. Ia sama ada akan mewujudkan satu industri baharu atau industri hiliran dalam sektor sedia ada. Berucap pada Majlis Kesyukuran dan Identikai Gawai Dayak di Seri Aman malam tadi, Menteri Muda Industri dan Pelaburan Malcolm Musin Lamoh memberikan contoh sektor perladangan kelapa sawit yang bukan semata-mata untuk pengeluaran minyak sawit mentah, sebaliknya mempunyai banyak industri sampingan yang boleh dibangunkan. Begitu juga dengan industri lain seperti pengeluaran produk makanan, industri berasaskan sumber asli dan sumber yang boleh diperbarui. Ke arah itu juga, Malcolm Musin menekankan pentingnya aspek penyelidikan dan pembangunan dalam mencapai apa-apa yang dihasratkan dalam pembangunan perindustrian Sarawak. Perkara itu juga yang ingin beliau fokuskan setelah diberi tanggungjawab sebagai Menteri Muda Industri dan Pelaburan dalam rombakan Kabinet Negeri awal Mei lalu. Malcolm Musin sebelum itu merupakan Menteri Muda Pertanian Sarawak. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 5 petang, Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Abang Johari Tun Openg akan mengadakan kunjungan ke kediaman Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing sempena Majlis Penutupan Gawai Dayak 2017 di Kuching.
Manakala di Sibu, berlangsungnya Majlis Ramah Tamah Hari Raya Aidilfitri bahagian Sibu yang akan diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Sarawak, Dato' Ahmad Abang Johari Tun Openg pada pukul 8 malam. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan setakat ini dahulu Sarawak Semasa untuk pagi ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Beri bersama Redwin.